Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini agenda Awani dari Kuching, Sarawak. Sempena Pilihan Raya Negeri Sarawak ke-12 dan pada malam ini, pada hari ini saya amat bertuah. Dahulunya 5 tahun dahulu saya menemu bual beliau sebagai calon baru. Muka baru yang diberi peluang oleh Barisan Nasional ketika itu pada 2016 dan agak gemetar juga apabila ditemu bual saya kerana beliau bukan seorang ahli politik yang biasa tetapi dibawa untuk berkhidmat sebagai ahli politik di satu kawasan yang amat jauh dari Kuching ini, tetapi itulah kampung halaman beliau. Saya perkenalkan yang berbahagia Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya. Apa khabar Dr.? Alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Turun dari Mukah ke Kuching terus ke Astro Awani pada hari ini. Ya, terima kasih. Dr. Juanda, saya masih kata pun segar diingatan 5 tahun lalu ketika doktor pun nombor juga jadi ketidak ni. Ya. Jadi agaknya untuk 2021 selepas satu penggal menjadi YB di kawasan Jemuring di N44 Jemuring. Jadi adakah perasaan yang sama untuk menunggu diberikan peluang untuk berkhidmat sekali lagi ataupun bagaimana Dr. Juanda? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara Nazri dan pihak Awani. Saya rasa perasaan saya kali ini untuk term yang kedua masih tak jauh beza dengan perasaan pada kali pertama. Susah juga tu. Iaitu masih secara peribadi tidak 100% sebenarnya untuk masuk dalam politik. Politik satu dunia yang serba mungkin. Nak kata mencabar, tidak juga mencabar. Ya, tetapi dia ada suatu alam yang hanya dapat difahami oleh orang yang duduk dalam alam berkenaan. Ya, pada term yang lepas, berkali-kali arwah Tok Nan pujuk agar join politics dan akhirnya kita mengalah atas arahan pimpinan kita. Dan kali ini pun terus terang saya sebut, tak silap saya 5 kali dah saya sebut dengan Abang Jo, cari calon yang lain. Ini kerja yang meletihkan dan ini kerja yang mengharapkan komitmen yang luar biasa. Ya, yang berhajat kepada stamina yang luar biasa, berhadapan dengan rakyat, ya, menguruskan pembangunan, bukan hanya pembangunan fizikal tetapi pembangunan mental rakyat negara kita. Jumpa rakyat, kemudian balik kepada pemimpin, melobi projek, mengharapkan kelulusan untuk rakyat di kawasan, yang mana ini suatu kerja yang boleh saya sebut benarlah apa yang disebut oleh para sarjana terdahulu, pemimpin yang sebenar itu mereka adalah khadam kepada rakyat. Kalau kita bersedia untuk menjadi khadam kepada rakyat yang sebenar, sebenarnya kita bersedia untuk jadi orang politik yang baik, insya-Allah. Okey. Kalau diberi peluang semulalah, maksudnya kalau 5 kali pun dah diminta oleh Dr. Juanda kepada Abang Jo supaya dipertimbangkan untuk pencalonan kali kedua ini tidak ditunaikan juga, maksudnya amat berbeza situasi Dr. Juanda kerana lebih 20 tahun dalam pentadbiran agama Islam sebagai mufti, sebagai pegawai besar di Majlis Agama Islam Sarawak dan seumpamanya, sebagai akademia. Tetapi adakah 5 tahun ini daripada 2016 hingga 2021 sekolah politik itu tidak mampu juga memberi satu kata pun ijazah kepada Dr. Juanda untuk menjadi ahli politik sebenarnya, ataupun macam mana Dr. Juanda boleh kongsikan pada kami di Sarawak ni? Ini hebat dari sudut nak korek apa yang ada dalam hati dan fikiran saya. Terima kasih. Sebenarnya 5 tahun sebagai ahli yang berhormat memberikan suatu ilmu yang benar-benar baru kepada saya. Iaitu bagaimana kita mengurus rakyat atau dalam bahasa agamanya mengurus umat. Dan bagaimana kita apply teori-teori keagamaan itu, teori-teori pentadbiran keislaman itu, ya, dalam kita menguruskan rakyat, dalam kita menguruskan amanah daripada para pemimpin. 5 tahun yang lepas menjadikan saya semakin faham bagaimana kita apply ajaran agama itu dalam menguruskan, ya, kehendak rakyat, ya, amanah berkaitan dengan keuangan daripada pihak pemerintah.
kemudian bagaimana kita bawa rakyat ke tahap kehidupan yang lebih baik. Dan kerana itu yang peliknya Saudara Nazri, saya setelah 5 tahun saya berfikir saya perlu menghasilkan penulisan yang lebih baik tentang penulisan keagamaan. Dan itu sebenarnya punca saya minta kepada Yang Amat Berhormat Abang Jo agar menilai balik kalau ada orang lain yang lebih layak, dan bagi saya masa untuk saya menulis kitab-kitab, menulis tafsiran agama, menulis tentang syarahan hadis-hadis Nabi berkaitan dengan soal pentadbiran, soal kehidupan. Sebab saya yakin dan percaya saya lebih 30 tahun bergiat aktif dalam bidang pengurusan keagamaan. Saya yakin ramai yang menulis dan menafsirkan tafsiran keagamaan itu mereka tidak ada pengalaman dalam pentadbiran politik. Yang menyebabkan sudut pandang politik pentadbiran yang sebenarnya itu berkurangan sewaktu mereka memberikan tafsiran tentang penafsiran keagamaan. Jadi Dr. Juanda, kalau boleh saya anggap doesn't exist anymore reluctant politician. Jadi berjaya juga Tok Nan, arwah Tok Nan membawa Dr. Juanda ke Jemuring ini. Okey, isu dengan rakyat. Bagaimana tafsiran ataupun pandangan Dr. Juanda, ahli politik dan rakyat? Dia ahli politik dengan rakyat pada saya lebih merupakan hubungan umpama seorang bapa dengan anak. Iaitu seorang bapa perlu mengetahui keperluan anak dia. Seorang bapa yang baik sewajarnya dia lebih arif apa kehendak anak dia dan apa keperluan anak dia. Sebagai contoh, cukuplah kita bantu kroni-kroni yang dekat dengan politik. Sedangkan di hadapan mata kita ada rumah yang buruk. Dan rumah yang buruk itu tidak pernah minta daripada kita bantuan. Yang minta daripada kita mungkin kroni kita, rumah dia sudah elok. Cuma dia nak perelokkan lagi. Jadi ini dilema mana-mana ahli politik. Dari sudut mengatur prioriti keadaan bagaimana yang diperlukan oleh rakyat. Saya bagi contoh senang. Semua kampung akan minta Dewan Masyarakat untuk mereka berhimpun. Tetapi di manakah kesesuaian Dewan itu diletak? Kalau dulu-dulu orang akan lobby biar tapak Dewan itu kena atas tanah dia, jadi dia dapat pampasan. Tetapi ada sebahagiannya asal orang kampung minta bagi. Walaupun mungkin Dewan itu berada di hujung kampung yang tidak kelihatan. Sedangkan Dewan Masyarakat perlu berada di tengah-tengah masyarakat, berada di kawasan yang strategik agar ia dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi dilema mana-mana pemimpin. Dan kerana itu saya sebut pembangunan yang sepatutnya kita bawa kepada rakyat perikat akar umbi, dia bukan hanya pembangunan fizikal, tetapi pembangunan dari sudut cara berfikir, cara menilai, cara melihat prioriti kepada keperluan rakyat yang berada di kawasan berkenaan. Kalau tidak, kita hanya ada duit, kita buat projek, ada duit, kita bantu. Sedangkan bantuan itu tidak membawa impak yang berterusan kepada rakyat di kampung. Dr. Juanda, saya agak muskil apabila Dr. Juanda ungkapkan mengikut prioriti, ikut keutamaan penduduk dan juga masyarakat dan manusia di Jemuring, di kawasan Mukah. Jadi di mana pertimbangan, di mana perimbangannya antara kehendak infrastruktur yang asas? Kita tahu kawasan-kawasan Dr. Juanda ni jalan raya pun masih tidak sempurna, jambatan amat mendesak untuk dihubungkan kawasan-kawasan kampung dan juga daratan. Begitu juga asas berkaitan sekolah daif dan sebagainya. Tetapi Dr. Juanda ni orang agama, orang yang memikirkan tentang pembangunan mental dan juga emosi. Di mana perimbangan ini? Dalam masa yang sama saya ikut perjalanan karier Dr. Juanda dalam bidang pentadbiran agama dan juga dalam hal karier politik. Nampaknya bukan senang tu Dr. Juanda. 5 tahun ni bagaimana? 5 tahun ini saya bersekolah, masuk universiti yang baru, belajar bagaimana menguruskan rakyat. Di antara perkara pertama yang saya uruskan setelah jadi ahli yang berhormat ialah membina Masjid Daerah Matu yang telah tertangguh selama 17 tahun. Dan orang kampung pada 5 tahun lepas, setiap kali saya kempen mereka akan kata, jangan lupa masjid daerah, jangan lupa masjid daerah.
Perkara pertama yang saya sebut dalam maiden speech dalam Dewan Undang-Undang Negeri Sarawak ialah menuntut janji kerajaan itu. Bukan kerajaan lain tu. Bukan kerajaan lain, kerajaan kita sendiri. Ya, sehingga Tok Nan meluluskan bajet khas untuk membina. Dan ramai yang skeptikal, macam mana ustaz boleh buat bangunan, dia bukan engineer. Tapi sebagai pentadbir, tak payah kita jadi engineer. Kita cari engineer yang terbaik, yang ada kepakaran dia, dan sampaikan kehendak kita kepada mereka. Dan tidak sampai 2 tahun kita dapat membina sebuah masjid yang cantik. Dan saya gunakan platform membina masjid itu untuk menyatukan masyarakat. Semua ketua masyarakat duduk dalam jawatankuasa. Hatta bentuk masjid kita buat voting. Di mana? Ya, macam mana bentuk menara dia, ya, berapa kubah kita nak letak, kapet warna apa nak pilih. Sebab apa kita nak masjid itu mereka punya. Bukan kerajaan punya, bukan YB yang punya. Ya, dan biar ia jadi satu tempat menjadi kebanggaan mereka. Sewaktu jadi ahli yang berhormat juga, saya menghadapi dilema yang amat besar di daerah Matu, iaitu banjir saban tahun. Ya. Sebab bentuk muka buminya yang lebih rendah daripada laut. Dia macam lembah. Ya, sehingga menyebabkan mereka kata Batu ni tak boleh diubah landscape sebab banjir. Ia acara tahunan banjir termenung. Ya, artinya hujan turun berbulan-bulan, air tidak akan surut. Ya, kerana sungainya cetek, air lautnya lebih tinggi daripada air sungai, menyebabkan timbul masalah. Kita perlu berfikir, Allah Ta'ala bagi kita akal. Ya. Punca banjir tak ada lain, tak ada bukan sungai yang tidak dikorek. Kita korek sungai. Ya, sampah yang ada dalam sungai, kita buang sampah. Tetapi pada masa yang sama kita perlu didik rakyat. Sampah itu terkumpul, puncanya kamu. Bukan puncanya orang lain. Kami boleh bersihkan sampah, tapi setelah itu kamu mesti berdisiplin buang sampah di tempat dia. Dan apabila sungai dikorek, alhamdulillah beberapa tahun kita tidak mengalami banjir, kecuali pada tahun lepas apabila seluruh negeri Sarawak menghadapi banjir yang besar. Banjir yang besar tahun lepas pun untuk pertama kalinya saya pun baru tahu, saudara Nazri. Ya. Dan saya harap penonton rakyat Malaysia tahu juga perkara ni. Rupanya, ya, apabila satu tempat itu kena banjir, lebih daripada 3 hari, rumah dia tenggelam, setiap rumah layak dapat bantuan. Setiap rumah? Tidak. Setiap ahli rumah. AIR, ahli rumah. Bukan ketua isi rumah. Jadi saya nak rakyat Malaysia tahu, kalau tempat anda banjir, tuntutlah daripada Jabatan Kebajikan bantuan-bantuan berkenaan. Ya, kami pada tahun lepas, kawasan banjir kami dapat bantuan sekitar RM800,000 untuk setiap ahli rumah. Kalau ahli rumah itu 10 orang, 10 bantuanlah mereka dapat. Ya, saya sebelum ni saya pun tak tahu, saya ingat satu pintu satu bantuan. Rupanya tidak. Tidak begitu. Ya. Menarik. Maknanya polisi kerajaan itu sudah baik. Cuma bagaimana pelaksanaan dipantau, terutama peringkat ahli yang berhormat. Okey, menarik. Baik. Saya rasa kita perlu rehat dahulu. Dr. Juanda, banyak feel good stories yang boleh kita kongsikan. Dr. Juanda 2016 menang hampir 3,789 undi, mengalahkan calon amanah dan juga seorang calon bebas. Adakah kali ini beliau akan ditentang dengan lebih daripada 2 penjuru, dan juga bagaimana Dr. Juanda boleh deliver satu lagi kerusi yang menjadi tumpuan kaum etnik Melanau, khususnya di kawasan Mukah dan juga kawasan pesisir pantai Sarawak ini. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Ya, bersama saya Nazri Kahar dalam agenda Wani Sempena Pelarian Negeri Sarawak. Kalau anda ke Mukah, tidak lengkap, tidak sah kalau tak makan umai. Tak cari udang kering dia, tak cari sagu dia. Kena makan macam orang Melanau. Itu kalau pergi ke Baliangan, pergi ke Igan, Matu, ke Dalat ataupun Telian. Inilah rupa bagaimana masyarakat dan budaya masyarakat Melanau yang amat dibanggakan sampai ke tahap dia punya harmoni dan juga toleransi antara agama dan kaum. Dr. Juanda, saya masih ingat kaum keluarga itu ada yang Kristian asalnya, ada yang pagan, anaknya sudah masuk Islam, ada kahwin dengan orang Semenanjung, seorangnya kahwin dengan Pucau Miri, beragama Buddha, seorangnya berkahwin dengan orang Hindu,
di Kuala Lumpur, beragama Kristian, datang untuk menghormati ibunya yang meninggal agama Kristian. Di situ bacaan Yasin, di situ bacaan mentera Buddha, di situ mereka membaca Injil. Meremang saya cakap tentang ini. Itulah Melanau. Silakan Dr. Juanda. Masyarakat pelbagai. Masyarakat Melanau latar belakangnya ialah nelayan, pelaut, pedagang, perantau. Di samping mereka juga adalah petani yang membuka hutan. Saya berasal daripada kedua ibu bapa yang berbangsa Melanau. Saya sendiri dapat rasakan kompleksiti kehidupan orang Melanau itu kompleks dalam maksud mereka boleh adapt dalam apa sahaja bentuk kehidupan. Sebab kehidupan kampung yang susah menyebabkan mereka perlu merantau ke tempat lain, adapt dengan kehidupan orang lain. Tetapi mereka akan bawa balik kekayaan itu ke tempat mereka. Ya, dan perkahwinan campur perkara kebiasaan, bersungguh-sungguh dalam apa sahaja pekerjaan perkara kebiasaan, dan boleh kata sampai ke satu tahap kalau tempat asal usul saya di Kampung Igan, ya, yang bijaksana itu kalau tidak merantau dia tidak bijaksana. Yang hebat itu kalau dia duduk di kampung dia tidak hebat. Ya, dan kemudian pembuktian-pembuktian itu ditunjukkan dengan kedudukan yang mereka perolehi di tempat lain. Ya, tetapi apabila balik ke kampung, mereka kekal sebagai anak kampung. Ya, mereka kekal dengan asal usul mereka. Tetapi satu perkara setelah saya masuk politik menguruskan akar umbi masyarakat. Ya, Melanau ni di samping kompleks apa yang saya sebutkan tadi, setiap sungai lain bahasa. Saya bernasib baik kerana saya dulu sekolah agama di Sibu, hampir 80% Melanau daripada Balingian sampai ke Pulau Beruit. Ya, daripada Tatau, Selatan Bintulu itu sampai ke Pulau Beruit. Hampir semua dialek Melanau saya boleh, kecuali dialek Tatau, Vai, Bintulu. Itu dalam itu memang orang Spanyol. Mereka kata mereka keturunan Vasco da Gama, saya pun tak tahu. Ya, tapi yang saya nak sebut ialah di samping kompleksiti dari sudut bahasa, berlaku juga sikap. Ya, saya rasa tidak salah saya share dengan masyarakat dalam negara kita betapa hebatnya negara kita dengan kepelbagaian ini. Kampung saya yang sebelah Sungai Igan itu, ya, pemilihan ketua masyarakat amat sukar. Tidak ada siapa yang mahu berebut jawatan. 6 bulan lagi pengulu tu nak habis, awal dia dah bagi tahu, YB tolong recommend, saya tak mahu lagi. Pergi ke seberang sebelah sini, ya, kawasan yang kita panggil Matu Daro dan sebagainya, banyak kampung, ada puluhan kampung di situ. Ramai pula yang sudi menjadi ketua masyarakat, menawarkan diri. Maksudnya kepelbagaian seperti ini yang terpaksa kita urus kerana ia membabitkan sensitiviti masyarakat. Kemudian dari sudut yang di sebelah yang tidak berebut jawatan ini, ya, kalau mereka komplain luar biasa. Saya walaupun saya asal daripada Igan, saya juga terpaksa menghadapi kritikan daripada saudara mara. Tetapi yang sebelah Matu dan kampung-kampung yang sebelah sini, kalau kita tak tanya mereka tak tahu, tak bagi tahu apa masalah mereka. Susah tu. Ya. Nak menggambarkan bahawa bila orang kata kerja sebagai ahli politik itu kerja yang mudah, ia bukan kerja yang mudah. Kalau kita tidak menyelami hati budi rakyat, kita tak kenal pihak mana yang benar-benar memerlukan bantuan. Ataupun mungkin kita akan tertipu oleh zahir yang menunjukkan mereka berhajat kepada bantuan. Sebab itu saudara Nazri, di antara perkara yang saya cuba ubah di kawasan saya ialah bila kita bagi bantuan, kita bagi semua. Bermula 3 tahun lepas saya buat budaya, sampai musim raya haji kita bagi setiap family 2 kilo daging lembu. Kita tak sembelih korban tu sebab kita tahu ongkos nyawa lembu itu lagi mahal daripada dagingnya. Sebab orang nak daging pada hari raya korban. Jadi kawasan saya ada Melanau, ada Cina, ada Iban, ada Bidayuh dan ada beberapa etnik yang lain. Kita bagi semua. Sampai saudara mara kita dari kalangan kaum Cina kata, kami tak sambut raya buat haji. Tak, ini untuk kamu. Kemudian saudara kita dari kalangan Iban kata, pasal apa kami terima? Tak, advance untuk gawai daya. Ya? Sebab kita nak berkongsi. Saya teringat cara Dr. Juanda di Perlis. Ya. Membuka masjid dengan rakan-rakan bukan Melayu, bukan Islam untuk beriftar. Dan dibawa sampai ke Jemoring, ke Igan, ke Matu, ya.
Dan itulah keindahan sedangkan negara kita majoritinya Malaysia. Melanau Islam. Ya, 95%. Ya, tetapi kita perlu berkongsi dengan pihak yang lain. Ya. Sebab kepelbagaian inilah yang menjadikan negara kita kuat. Dr. Juanda, Ya. okey, 5 tahun pastinya orang ingin mengingati Dr. Juanda dengan deliverables yang tangible. Ya. Selain daripada mengangkat manusiawi dengan persefahaman agama, toleransi, adat dan kaum itu, betul. Itu kepakaran yang saya respect Dr. Juanda. Tetapi ini, dalam struktur politik, pastinya ini orang aku, ini orang kamu. Struktur GPS, struktur PBB, itu biasa, sudah menjadi darah daging. Kalau bukan dalam kem aku, kamu tidak akan dapat apa-apa. Tetapi di Jemoring, di Igan, di Matu, isu kesaling hubungan. Perlu ada batang yang merentasi batang Igan. Perlu ada batang untuk merentasi Laso dan juga kawasan-kawasan yang seperti Paloh misalnya. Adakah itu sudah berada di landasan, sudah bila nak siap ni projek-projek puluhan juta ni diumumkan Abang Jo? Ya. Zaman Abang Jo sebenarnya zaman yang amat mencabar untuk sesiapa yang berkhidmat sebagai wakil rakyat di Sarawak. Zaman kami terpaksa keluar daripada Barisan Nasional membentuk GPS. Zaman kami berhadapan dengan kerajaan federal yang tidak sehaluan pada zaman PH. Zaman di mana kita meneruskan tuntutan-tuntutan Tok Nan berkaitan dengan MA 63, Perjanjian Malaysia sebelum daripada itu. Zaman rakyat semua sudah celik tentang pembangunan. Sebab anak-anak semua sudah sekolah tinggi dan terdedah di bandar. Jadi ahli yang berhormat terpaksa menunjukkan kesungguhan melobi projek-projek hasil daripada duit Petronas yang sampai ke Sarawak. Itu yang dituntut dan ditunaikan. Bukan hanya melobi untuk kelulusan, melobi pelaksanaan. Sebab kita berhadapan dengan birokrasi. CM mungkin lulus pada bulan Januari, bulan Jun belum tentu take off lagi projeknya. Nak menyalahkan JKR setengah tak dapat. tahun dah tu. Ya, sebab yang diluluskan itu berlonggok-longgok. Yang sebelum ini pun. Ya. Seperti Masjid Matu tu. Ya, macam saya, Saudara Nazri, saya sebut terus terang, saya dulu kalau disebut mufti itu adalah penasihat kepada tuanku. Saya terpaksa jumpa pegawai-pegawai rendah ini. Bahasa kita menyembah mereka, ketesi mereka untuk memastikan fail kami yang berada di bawah itu boleh dapat prioriti. Dan ini mengajar pegawai-pegawai kita untuk tahu tentang bebanan wakil rakyat. Tetapi pada masa yang sama, mengajar wakil rakyat agar menghormati pegawai kerajaan. Agar tahu bebanan tugasan mereka menjaga amanah mereka. Ya. Sebab itu saya kata 5 tahun yang lalu saya masuk universiti politik yang sebenarnya. Dan politik itu tidak seperti on surface yang biasa kita lihat. Sebab tu Saudara Nazri, kalau nak faham politik, masuklah jadi ahli yang berhormat. Soalan cuba masuk kembali kepada saya, Dr. Juanda. Dr. Juanda, 5 tahun bergerak ke hadapan. Apa tawaran Dr. Juanda untuk Jemoring pula? Saya tak tawarkan banyak sebab saya ambil sikap saya tak pernah berjanji apa-apa dengan rakyat. Datang surat permohonan, kalau saya rasa itu boleh diluluskan, saya akan minta Tuan doakan. Kalau tak dapat, saya terus terang sebut, minta maaf saya tak dapat nak bantu perkara ini. Mula-mula mungkin orang kata orang akan marah pada kita. Rupanya tidak. Rakyat kita suka sikap berterus terang. Dan saya tengok, sebagai orang yang menjaga kawasan, saya perlu buat suatu bentuk pembangunan yang menyeluruh. Saya tidak mahu sebut saya sebagai arkitek sebab saya tetap sebagai ustaz, guru agama. Ya. Saya perlu buat satu pembangunan yang menyeluruh yang bawa manfaat kepada penduduk kampung. Contoh simple. Macam mana kita nak keluarkan mereka daripada kemiskinan? Bagi bantuan tidak akan selesai masalah. Kemiskinan itu sunatullah, peraturan alam. Tetapi kalau kita bagi mereka peluang pekerjaan, suruh mereka berniaga, buka pusat-pusat jualan, bantu mereka dari sudut modal bagaimana untuk menjual dan sebagainya, saya yakin mereka boleh keluar daripada alam kemiskinan. Cuma macam biasalah, tambah duit, tambah hutang. Ya, dia taklah mengaku dia banyak duit. Tapi sekurang-kurangnya, kita gerakkan mereka agar mereka mampu lebih berdikari. Dr. Juanda yakin untuk 2021 Pilihan Raya Negeri kali ini, Dr. Juanda akan deliver satu kerusi untuk GPS Sarawak? Setakat yang saya berjalan 2 hari lepas, kita telah berjalan
hampir 3 suku daripada kawasan DUN N44 Jemoreng. Selama 2 hari saya menziarahi 25 buah kampung dan rumah panjang. Besok ni saya akan pergi lagi, ya, another 15 tempat lagi, ya. Setakat ini alhamdulillah rakyat yang saya didik dalam 5 tahun yang lalu, ya, mengharapkan lagi khidmat saya, dan saya rasa ia satu beban yang amat besar yang akan dipikul. Jadi saya suka tu, Ustaz Dr. Juanda akan terus berkhidmat di N44 Jemoreng. Ini report card Dr. Juanda sepanjang 5 tahun. Tak sangka tebal macam kitab juga ni. Ya, ini semua projek, dan keseluruhan projek ini saya kira hampir 600 juta untuk 5 tahun diluluskan untuk satu DUN saja. Amat berbangga rakan saya Dr. Juanda dapat peruntukan yang amat besar, dan saya rasa itu deserve. Rakyat di Igan, rakyat di Matu dan rakyat di Jemoreng layak untuk mendapat segala peruntukan itu, kerana mereka sudah jauh tertinggal daripada pembangunan arus perdana, khususnya dari Malaysia dan secara umumnya di Sarawak. Terima kasih Dr. Juanda Jaya. Sama-sama. All the best. Semoga kalau ada masa saya nak turun juga tengok campaign trail Dr. Juanda sepanjang 2 minggu ini. Yang berhormat, mantan yang berhormat Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya, dan akan kekal di N44 Jemoreng. Kita berhenti sahaja untuk agenda awani pada malam ini. Terus bersama kami dalam Sarawak Memilih. Sekian. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.